Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Selina binti Muhammad Sofri dari kelas ITP 3B. Hari ini saya akan membentangkan tentang dasar pendidikan kebangsaan. Terdapat 7 perkara iaitu pengenalan, latar belakang, objektif, strategi, pencapaian, isu dan halangan serta penutup. Kita akan pergi ke pengenalan terlebih dahulu. Pertama, dasar pendidikan kebangsaan Malaysia merupakan satu komponen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Ini bertujuan untuk membina sistem pendidikan yang inklusif, berkualiti dan relevan dengan keperluan masyarakat. Yang kedua, dasar ini berakar umum dalam keperluan untuk menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik. Yang ketiga, dasar pendidikan kebangsaan Malaysia adalah satu usaha yang menyeluruh dan terancang untuk membangunkan sistem pendidikan yang bukan sahaja berkesan tetapi juga mampu memenuhi keperluan dan harapan rakyat. Seterusnya, kita pergi ke latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1956, dasar pendidikan kebangsaan Malaysia telah dirumuskan dengan tujuan utama untuk menyatukan masyarakat yang berbilang etnik dan budaya. Pada tahun 1957 pula, negara kita telah mencapai kemerdekaan. Seterusnya, Laporan Razak 1956. Laporan Razak 1956 menjadi tonggak penting dalam pengumbalan dasar pendidikan negara. Laporan ini menekankan bahawa pentingnya satu sistem pendidikan yang bersepadu di mana bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dijadikan bahasa penghantar utama. Berikut merupakan contoh cadangan dalam Laporan Razak. Seterusnya, kita pergi ke Laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib 1960 mengukuhkan lagi langkah-langkah yang dicadangkan dalam Laporan Razak dengan memberi penekanan pada keperluan pendidikan yang berkualiti dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, dasar ini bertujuan untuk menyediakan akses kepada pendidikan yang sama dengan memberi fokus kepada pembangunan holistik pelajar melalui kurikulum yang menyeluruh. Ini merupakan contoh laporan dan penyata Rahman Talib. Kemudian kita pergi ke objektif dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama, dapat melahirkan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Yang kedua pula, dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Dan yang terakhir adalah pembangunan moral dan etika. Pembangunan moral dan etika ini ingin memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi mempunyai akhlak yang baik dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Justru itu, kita pergi ke strategi dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah pengembangan kurikulum yang relevan. Pada zaman sekarang, kurikulum yang dinamik dan bersepadu mereka untuk mengintegrasikan lagi kemahiran abad ke-21 termasuk pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran digital. Yang kedua ialah penlibatan ibu bapa dan komuniti. Yang ketiga ialah integrasi teknologi dalam pendidikan. Dan yang keempat ialah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita pergi ke pencapaian dasar pendidikan kebangsaan. Pertama, peningkatan aksesibiliti pendidikan. Kerajaan Malaysia telah berusaha keras untuk memastikan bahawa setiap anak di negara ini, tidak kira latar belakang sosioekonomi, mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah pencapaian dalam bidang pendidikan teknikal dan vocational TVET. Melalui kerjasama dengan sektor swasta dan industri, program TVET telah diperkenalkan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran praktikal yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga ialah peningkatan dalam kualiti pendidikan. Dalam usaha untuk meningkatkan standard pendidikan, pelbagai inisiatif telah diambil, termasuk pengenalan program latihan profesional untuk guru-guru. Melalui program ini, guru-guru diberikan latihan yang berterusan dan peluang untuk mengembangkan kemahiran pedagogi mereka. Kemudian kita pergi kepada isu dan halangan. Yang pertama, perbezaan bahasa penghantar. Di beberapa negara, terdapat pelbagai sistem pendidikan yang menggunakan bahasa penghantar yang beza, seperti sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular. Ini boleh menyebabkan pengasingan pelajar mengikut etnik dan bahasa, yang mungkin merumitkan usaha membina identiti kebangsaan yang kukuh. Yang kedua, ketidaksamaan peluang pendidikan. Ketidaksamaan dari segi akses kepada pendidikan yang berkualiti, terutamanya di kawasan luar bandar atau bagi kumpulan etnik minoriti, boleh menjadi halangan kepada pencapaian pendidikan kebangsaan yang inklusif. Kekurangan kemudahan, guru berkelayakan dan sokongan kewangan boleh menghalang pencapaian pendidikan yang seimbang. Akhir sekali, kita pergi kepada penutup. Sebagai penutup, dasar pendidikan kebangsaan merupakan instrumen penting dalam membentuk masa depan sesebuah negara, terutamanya dalam konteks masyarakat yang majmuk. Dengan memberikan penekanan kepada perpaduan,
pembinaan identiti kebangsaan dan pencapaian kesejahteraan bersama. Dasar ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai kaum dan latar belakang budaya melalui sistem pendidikan yang inklusif. Bagi saya, dasar pendidikan kebangsaan menunjukkan bahawa dasar ini telah mencapai banyak kejayaan dalam memperkukuhkan perpaduan, memupuk identiti kebangsaan serta menyediakan pendidikan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Namun, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan, terutamanya dalam aspek pengukuhan kualiti pendidikan, kesaksamaan asas dan adaptasi kepada perubahan global. Dalam memastikan kejayaan dasar ini, kerjasama antara kerajaan, pendidik, ibu bapa dan komuniti adalah kunci yang utama. Melalui usaha yang bersepadu, dasar pendidikan kebangsaan akan terus relevan dan berfungsi sebagai tonggak penting dalam membina generasi masa depan yang berdaya saing dan harmoni.